Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung pelajaran sains kita. Kita akan ulang kaji unit 5, unit yang telah habis kita pelajari sebelum ini. Okey, unit 5, unit tumbuh-tumbuhan. Okey, kelas sains hari ini adalah kelas bersama dengan Cikgu Fasihah. Okey, sebelum itu mari kita tengok apa objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, cikgu harap pada akhir pembelajaran pada hari ini, murid-murid dapat memahami dan menjawab soalan yang cikgu sediakan tanpa melihat buku ataupun bantuan daripada ibu bapa. Okey, untuk jawab soalan ni nanti kita akan ulang kaji dahulu tentang topik kelima yang telah kita pelajari, iaitu topik tumbuh-tumbuhan. Okey, di sini cikgu akan terangkan tentang aktiviti yang akan kita lakukan pada hari ini. Okey, yang pertamanya kita akan mengulang kaji kembali tajuk tumbuh-tumbuhan. Kemudian kamu semua akan menjawab satu soalan sains. Soalan sains ni kamu jawab sebaik mungkin kerana ini cikgu akan gunakan untuk pentaksiran penilaian bilik darjah. Okey, nanti sudah selesai jawab, ceraikan daripada lampiran PDPR yang kamu dapat. Tulis nama, tulis kelas dan jangan lupa hantar kertas jawapan yang telah kamu jawab ke sekolah. Okey, untuk topik tumbuh-tumbuhan, hari ini kita akan ulang kaji 5 topik kecil. 5 topik kecil ni kita dah belajar sebelum ni. Okay, tajuk yang pertama, kepentingan tumbuh-tumbuhan. Kemudian kita akan tengok keperluan asas untuk biji benih bercambah. Kemudian tumbesaranku. Yang keempat, urutan tumbesaran tumbuh-tumbuhan. Dan juga yang terakhir, keperluan asas tumbesaran tumbuh-tumbuhan. Okay, kalau kamu ingat, okey, untuk topik ni semua kita dah belajar dan murid semua dah buat latihan dalam buku aktiviti masing-masing. Okey, yang pertama untuk subtopik yang pertama, kita tengok apa itu kepentingan tumbuh-tumbuhan. Okey, kepentingan tumbuh-tumbuhan ada 4 yang utama. Yang pertama, habitat untuk haiwan. Okey, habitat ni apa? Habitat ni tempat tinggal untuk haiwan. Contoh, dekat pokok kita boleh tengok ada burung yang buat sarang. Okey. Lagi monyet yang tinggal di atas pokok tu jadi habitat untuk haiwan. Yang kedua, kepentingan tumbuh-tumbuhan yang kedua, kita ada sumber udara untuk manusia dan haiwan bernafas. Di mana? Macam mana? Kita kata sumber udara untuk manusia dan haiwan bernafas. Okey, manusia bernafas dengan cara menghirup oksigen, kemudian kita akan menghembuskan karbon dioksida. Okey, manakala tumbuhan dia akan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang akan digunakan untuk manusia untuk bernafas. Okey, kepentingan tumbuh-tumbuhan yang ketiga adalah sumber ubat untuk manusia dan haiwan. Okey, yang ni kalau kita tengok perubatan tradisional banyak menggunakan tumbuh-tumbuhan. Contoh, kalau kamu terjatuh kemudian terluka, kamu boleh ambil daun pokok senduduk, kemudian kunyah-kunyah dan tampalkan pada tempat luka untuk menghentikan pendarahan dan juga mengelakkan daripada jangkitan kuman sebelum kamu mendapat rawatan yang sepatutnya. Okey, dan yang terakhir, kepentingan yang terakhir adalah tumbuh-tumbuhan juga menjadi sumber makanan untuk manusia dan haiwan.
Macam mana kita kata tumbuh-tumbuhan ni jadi sumber makanan untuk manusia dengan haiwan? Contoh, kita tanam pokok pisang. Pokok pisang siapa makan? Okay, buah pisang manusia boleh makan, binatang pun makan. Kita tanam sayur, kita boleh makan sayur. Rumput, kambing, kerbau, lembu boleh makan rumput. Okey, yang keempat, kepentingan tumbuh-tumbuhan yang keempat adalah menjadi sumber makanan. Okey, yang seterusnya keperluan asas untuk biji benih bercambah. Okey, apa yang diperlukan oleh tumbuhan untuk bercambah? Kita ada 3. Okey, untuk bercambah ada 3. Yang pertama, tumbuhan memerlukan air untuk bercambah, kemudian suhu yang sesuai, dan yang ketiga, udara. Ada 3 keperluan untuk biji benih bercambah. 1, air. 2, suhu yang sesuai. Suhu sesuai ni macam mana? Suhu yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Dan yang ketiga, memerlukan udara. Contoh, kalau kita simpan biji benih dalam bekas plastik, pengudaraan adalah tidak baik. Jadi, biji benih tidak dapat bercambah. Okey, ingat keperluan asas biji benih bercambah ada 3. Yang pertama, air. Yang kedua, suhu yang sesuai. Dan yang ketiga, udara. Okey, untuk aktiviti tumbesaranku, cikgu ada minta murid-murid semua untuk menanam biji benih kacang hijau. Kemudian cikgu minta murid-murid untuk perhatikan tumbesaran tumbuhan tersebut pada hari ke-3, hari ke-6 dan juga hari ke-9. Okey, daripada aktiviti yang murid jalankan tu, di sini kita boleh simpulkan bahawa semasa tumbuh-tumbuhan membesar, ia akan mengalami pertambahan tinggi. Yang kedua, bilangan daun akan bertambah. Yang ketiga, saiz daun bertambah. Dan yang keempat, lilitan batang bertambah. Okey, pokok akan jadi semakin tinggi. Kemudian, bilangan daun juga akan jadi semakin banyak. Lepas tu, pada hari ke-3 tumbesaran tumbuhan, saiz daun mula-mula dikecil je. Kemudian pada hari ke-9 kita boleh tengok perbezaan saiz daun. Daun akan bertambah besar. Lilitan batang juga turut bertambah besar. Okey. Ada empat pertambahan yang dialami oleh tumbuh-tumbuhan. Kemudian, untuk tumbuh-tumbuhan membesar, kita mengalami satu urutan tumbesaran seperti kitaran yang cikgu tunjuk ni. Yang pertama adalah biji benih. Kemudian, selepas biji benih ditanam, biji benih akan bercambah dan anak pokok akan tumbuh. Setelah anak pokok membesar, ia akan berbunga dan pokok akan berbuah. Okey, ada 5 urutan tumbesaran. Yang pertama, biji benih. Yang kedua, biji benih bercambah. Yang ketiga, anak pokok. Yang keempat, pokok berbunga. Dan yang kelima, pokok berbuah. Okey, tadi kita dah tengok keperluan asas untuk bercambah ada 3. Sekarang, keperluan asas tumbesaran pun ada 3. Untuk tumbuhan tu membesar dengan baik dan sihat, tumbuh-tumbuhan memerlukan air yang mencukupi, pengudaraan atau udara, dan yang ketiga, tumbuh-tumbuhan memerlukan cahaya matahari. Cahaya matahari diperlukan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Okey, keperluan asas tumbesaran. Berbeza keperluan asas tumbesaran dengan keperluan asas biji benih bercambah.
Jadi sekarang cikgu harap murid-murid sudah faham dan dapat mengingat semua dan memahami semua topik yang telah kita pelajari dan ulang kaji dalam tajuk tumbuh-tumbuhan ni. Sebentar lagi ambil lembaran sains yang telah cikgu bekalkan, kemudian jawab soalan betul-betul, tulis elok-elok tanpa merujuk buku atau bertanya kepada sesiapa sebab cikgu nak tahu sejauh mana kefahaman kamu semua. Dah siap, jangan lupa tuliskan nama dan kelas, kemudian boleh hantar ke sekolah. Di dalam akan ada satu fail yang akan cikgu sediakan nanti. Okey, itu sahaja untuk topik kita pada hari ini. Sekian, terima kasih dan selamat menjawab. Assalamualaikum.